Matius bab 21. Apabila mereka sudah berhampiran Yerusalem, di Betfage, di Bukit Zaitun, Yesus mengutus 2 orang murid, katanya, "Pergilah ke kampung yang di hadapan itu. Kamu akan terus melihat seekor keldai tertambat serta anaknya. Lepaskan keldai itu dan bawa kedua-duanya kepadaku. Sekiranya ada orang berkata apa-apa, katakan kepadanya, Tuhan memerlukannya. Dia akan terus memulangkannya." Dengan demikian, terlaksanalah apa yang dikatakan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, Rajamu datang kepadamu dengan rendah hati, menunggang seekor keldai muda. Kedua-dua orang murid Yesus itu pun pergi menjalankan segala yang disuruhnya. Mereka membawa keldai itu bersama anak keldainya, lalu mengalas keldai itu dengan jubah mereka. Yesus pun duduk di atasnya. Ramai orang membentangkan jubah di atas jalan, manakala yang lain memotong ranting-ranting pokok dan menyelerakkannya di jalan. Orang ramai yang berjalan di hadapan dan di belakang Yesus berseru-seru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Apabila dia masuk ke Yerusalem, seisi kota itu kagum lalu bertanya, "Siapakah ini?" Orang ramai itu berkata, "Inilah Yesus, Nabi dari Nazaret di Galilea." Setelah itu, Yesus masuk ke bait suci dan mengusir semua orang yang berjual beli di situ. Dia menterbalikkan meja pengurup uang dan tempat duduk penjual burung merpati. Dia berkata kepada mereka, Telah tersurat, rumahku akan dipanggil rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang pencuri. Selepas itu, orang yang buta dan yang tempang datang mendapatkan Yesus di bait suci. Lalu dia menyembuhkan mereka. Tetapi apabila ketua imam dan ahli Taurat melihat segala mujizat yang dilakukannya, dan kanak-kanak berseru di dalam bait suci, Hosana bagi anak Daud, mereka berasa marah. Mereka berkata kepada Yesus. "Kamu dengarkah apa yang dikatakan mereka?" Yesus menjawab, Ya, belum pernahkah kamu baca? Daripada mulut kanak-kanak dan bayi yang masih menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Kemudian dia meninggalkan mereka dan keluar dari kota itu, lalu pergi ke Betania. Dia menginap di situ. Pada pagi esoknya, ketika dia pergi semula ke kota Yerusalem, dia berasa lapar. Dia melihat sebatang pokok ara di tepi jalan. Apabila dia mendekatinya dan mendapati pokok itu hanya berdaun tidak berbuah, dia berkata kepadanya, Janganlah berbuah lagi selama-lamanya. Serta-merta pokok itu layu dan mati. Apabila dilihat oleh murid-muridnya, mereka hairan dan bertanya, "Bagaimana pokok ara itu boleh layu dan mati serta-merta?" Yesus menjawab, Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jika kamu beriman tanpa ragu, kamu dapat melakukan begitu juga kepada pokok ara itu. Malah kamu boleh berkata kepada gunung ini, beralihlah dan terhumbanlah ke dalam laut, lalu hal itu akan terjadi. Apa sahaja yang kamu minta dalam doa dengan iman, akan kamu terima. Apabila Yesus masuk ke bait suci, ketua imam dan tua-tua datang kepadanya ketika dia sedang mengajar. "Dengan kuasa apakah kamu melakukan perkara-perkara ini? Dan siapakah yang memberimu kuasa itu?" Yesus menjawab, Aku juga akan bertanya satu soalan. Jika kamu memberitahuku, aku akan menyatakan kepadamu dengan kuasa apa aku melakukan perkara-perkara itu. Baptisan Yohanes, dari manakah asalnya? Daripada surga atau daripada manusia? Mereka pun berbincang sesama sendiri. Kalau kita berkata, daripada surga, dia akan berkata, "Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?" Tetapi kalau kita berkata, daripada manusia, takut orang ramai marah, kerana mereka menganggap Yohanes seorang nabi. Oleh itu mereka menjawab, Kami tidak tahu. Yesus berkata kepada mereka, Aku pun tidak akan memberitahumu dengan kuasa apa aku melakukan perkara-perkara ini. Tetapi bagaimana pandanganmu? Seorang ada 2 orang anak lelaki. Dia mendapatkan yang sulung dan berkata, Anakku, pergilah bekerja hari ini di ladang anggurku. Anak itu menjawab, Aku tidak mahu. Tetapi kemudian dia menyesal, lalu pergi bekerja di ladang bapaknya.
Ayah itu pergi pula mendapatkan anaknya yang kedua dengan kata-kata yang sama. Anak itu menjawab, "Baiklah, aku pergi ayah." Tetapi dia tidak pergi. Antara dua itu, yang mana melakukan kehendak bapaknya? Mereka menjawab. Yang sulung. Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, pemungut cukai dan pelacur akan memasuki kerajaan Allah terlebih dahulu daripadamu. Yohanes datang kepadamu untuk menunjukkan jalan yang benar, tetapi kamu tidak percaya kepadanya. Manakala pemungut cukai dan pelacur percaya kepadanya. Setelah melihat hal ini pun, kamu tetap tidak menyesal dan percaya kepadanya. Dengarlah satu ibarat lagi. Seorang tuan tanam menanam sebuah ladang anggur. Dia memasang pagar sekeliling ladangnya, menggali lubang tempat memeras anggur, dan membina menara tempat berkawal. Kemudian, dia menyewakan ladang anggur itu kepada beberapa orang, lalu pergi ke negeri lain. Apabila tiba musim memetik, tuan tanah itu menghantar hamba-hambanya kepada para penyewa itu, meminta bahagiannya daripada hasil ladang itu. Tetapi para penyewa ladang menangkap hamba-hamba itu. Ada yang dipukul, ada yang dibunuh, dan ada yang direjam. Tuan tanah itu menghantar hamba-hamba yang lain pula, lebih banyak lagi bilangannya. Tetapi hamba-hamba itu pun diperlakukan begitu juga. Akhirnya tuan itu menghantar anaknya sambil berpikir, tentu mereka akan menghormati anakku. Tetapi apabila para penyewa itu melihat anak tuan itu, mereka berkata sama sendiri, "Marilah kita bunuh warisnya, supaya dapat kita rampas harta pusakanya." Mereka pun menangkapnya, menghumbankannya keluar ladang dan membunuhnya. Selepas itu Yesus bertanya, Apabila tuan ladang anggur itu pulang, apakah yang akan dilakukannya kepada penyewa-penyewa itu? Mereka menjawab, Tentu dia akan membunuh semua orang yang jahat itu dan menyewakan ladang anggurnya kepada orang lain yang sanggup memberikan bahagiannya daripada hasil ladang itu pada musim memetik anggur. Yesus berkata kepada mereka, Tidakkah kamu baca apa yang tersurat dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh pembina telah menjadi batu penjuru. Inilah perbuatan Tuhan, sungguh hebat di mata kami. Sesungguhnya, hak untuk memasuki kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang memberikan hasil yang dikehendaki Allah. Sesiapa yang jatuh ke atas batu itu akan hancur luluh, dan sesiapa yang ditimpa batu itu akan remuk redam. Apabila ketua imam dan orang Farisi mendengar ibarat-ibarat Yesus, fahamlah mereka bahwa dia bercakap tentang mereka. Oleh itu, mereka coba menangkap Yesus. Tetapi mereka takut akan orang ramai yang menganggap Yesus sebagai seorang nabi. Matius bab 22. Yesus bercakap lagi kepada orang ramai melalui ibarat. Dia berkata, Kerajaan surga seperti ibarat ini. Seorang raja mengadakan majelis perkawinan untuk anaknya. Raja menitahkan hamba-hambanya menjemput orang ke majelis jamuan itu, tetapi mereka enggan hadir. Kemudian raja itu menghantar lagi hamba-hambanya yang lain. Titah raja itu, katakan kepada mereka, lembu yang terbaik telah disembelih, semuanya sudah siap, datanglah ke majelis perkawinan. Tetapi orang yang diundang tidak ambil peduli, masing-masing sibuk dengan kerjanya. Ada yang ke ladang, ada yang ke kedai. Manakala yang lain menangkap hamba-hamba itu lalu menderah dan membunuh mereka. Raja pun teramat murka lalu menitahkan tenteranya menghapuskan semua pembunuh itu dan membakar kota mereka. Setelah itu, raja memanggil hamba-hambanya dan berkata, Majelis perkawinan sudah siap, tetapi orang yang diundang tidak layak menghadirinya. Sekarang pergilah ke jalan raya dan jemput seramai mungkin orang yang kamu temui ke majelis perkawinan ini. Hamba-hamba raja itu pun pergi ke jalan raya lalu mengumpulkan semua orang yang ditemui, tidak kira baik ataupun jahat, maka penuh sesaklah balai majelis jamuan itu dengan tetamu. Raja itu masuk melihat para tetamunya. Dilihatnya seorang yang tidak memakai pakaian untuk majelis perkawinan. Raja berkata kepadanya, Bagaimana engkau dapat masuk ke sini dengan tidak memakai pakaian untuk majelis perkawinan? Orang itu terdiam. Raja itu pun berkata kepada hamba-hambanya, Ikat kaki dan tangan orang ini, buangkan dia ke dalam kegelapan di luar. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ramai yang dipanggil, tetapi cuma sedikit yang dipilih. Beberapa orang Farisi pergi dan berpakat bagaimana hendak memerangkap Yesus.
dengan menyoal kata-kata yang digunakannya. Mereka menghantar para murid mereka dan sebilangan orang Herodes mendapatkan Yesus dan berkata, Guru, kami tahu engkau ikhlas dan mengajar cara Allah berdasarkan yang benar. Engkau tidak takut kepada sesiapapun karena engkau tidak pilih kasih. Jadi, katakanlah pendapatmu kepada kami. Wajarkah membayar cukai kepada kaisar atau tidak? Yesus mengetahui niat jahat mereka lalu berkata, Hai munafik, mengapa kamu coba memerangkapku? Tunjukkan mata uang yang kamu gunakan untuk membayar cukai. Mereka membawa sekeping uang dinar itu kepadanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Gambar dan nama siapakah ini? Kaisar. Jawab mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Kalau begitu, berikan milik kaisar kepada kaisar, dan berikan milik Allah kepada Allah. Mereka tercengang mendengar kata-kata Yesus, lalu pergi dari situ. Pada hari itu juga, orang Saduki yang mengatakan tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus lalu bertanya, Guru, Musa berkata begini, jika seseorang lelaki meninggal dunia tanpa anak, saudara lelakinya patutlah berkawin dengan balunya dan memanjangkan zuriatnya. Ada 7 orang adik-beradik lelaki dalam kalangan kami, yang sulung berkahwin, kemudian meninggal dunia tanpa anak. Jadi, saudara yang kedua pun berkahwin dengan balunya. Saudara yang kedua itu pula meninggal dunia tanpa anak. Demikianlah terjadi, seorang demi seorang, hingga saudara yang ke-7. Akhirnya, wanita itu meninggal dunia. Pada hari kebangkitan, istri siapakah wanita itu? Ini sebab ke-7-7-nya pernah mengawininya. Yesus menjawab, Kamu tersilap karena kamu tidak memahami baik kitab suci maupun kuasa Allah. Pada hari kebangkitan, mereka tidak berkawin atau dikawinkan. Mereka seperti malaikat di surga. Tentang soal orang mati dibangkitkan semula, tidakkah kamu baca firman Allah? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Oleh itu, Dia bukanlah Allah orang mati tetapi Allah orang hidup. Orang ramai kagum mendengar ajaran Yesus. Apabila orang Farisi mendengar betapa Yesus menyebabkan orang Saduki terdiam, mereka pun datang berkumpul. Seorang ahli Taurat antara mereka coba memerangkap Yesus dengan suatu soalan. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Yesus menjawab, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dan dengan sepenuh pikiranmu. Inilah perintah yang terutama dan terpenting. Perintah kedua sama pentingnya. Kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Seluruh Taurat Musa dan ajaran nabi-nabi berasaskan 2 perintah ini. Yesus bertanya kepada orang Farisi yang berkumpul itu, Apa pendapatmu tentang Kristus? Anak siapakah dia? Anak Daud. Jawab mereka, Kalau begitu, mengapakah Daud ketika diilhami Roh Kudus menyebutnya Tuan? Daud berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di kananku, sehingga kujadikan musuhmu alas kakimu. Jika Daud menyebut dia Tuan, bagaimana mungkin dia anak Daud? Tiada seorang pun terjawab soalan Yesus. Sejak hari itu, tiada siapa yang berani menyoalnya apa-apa lagi.